Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam siri ulasan saya kertas kerja seminar tawasul dan istighasah yang dibentangkan pada 19 September tahun lepas. Ini adalah video bersiri. Sesiapa yang baru saja memasuki video ini sangat-sangat dianjurkan untuk menonton dari siri pertama. Saya ada letak kod sebelum tajuk, yang ini KKTI yang bermaksud Kertas Kerja Tawasul Istighasah #0102 dan seterusnya. Semuanya telah saya susun dalam sebuah playlist sebagaimana juga video ini. Kertas kerja yang saya ulas ialah apa yang dibentangkan oleh Ustaz Dr. Muhammad Hafiz bin Soroni sebagaimana di belakang saya sekarang ini, juga oleh Ustaz Dr. Abdullah Jalil sebagaimana di belakang saya juga sekarang ini. Tetapi dalam video ini atau siri ini saya akan ulas kisah Al-Utbi yang dikemukakan oleh Ustaz Dr. Hafiz Soroni dalam kertas kerjanya muka surat 16. Kita ke sana sekarang. Saya select. Kisah Al-Utbi. Kisah ini tidak dikemukakan oleh Ustaz Dr. Abdullah Jalil dalam kertas kerjanya. Sebelum bermula, seperti biasa, saya ingin mengajak para penonton sekalian apabila ingin meninggalkan komen, perhatikan adab dan akhlak. Ayuh kita jadikan siri video ini sebagai ulasan ilmiah dan kritikan ilmiah, bukan pula selainnya. Baik, kita sekarang di muka surat 16. Saya bacakan kisah ini, kisah Al-Utbi ini. Baik, saya select di mana yang saya akan baca ini. Alright. Terdapat kisah yang cukup terkenal, masyhur dan dinukil oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka seperti Imam Ibnu Asakir dalam tarikhnya, Al-Hafiz Ibnul Jauzi dalam Mutrihul Azmis Sakin, Imam An-Nawawi dalam Al-Azkar, Imam Al-Mazali dalam Misbahul Zalam, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Imam Taqiyuddin As-Subki dalam Shifa'us Saqam, Al-Hafiz As-Sakhawi dalam Al-Qaulul Badi', Al-Hafiz Ibnu Nasiruddin dalam Jami'ul Athar, Imam Al-Qastalani dalam Al-Mawahib Al-Ladunyah dan lain-lain. Ia menceritakan bagaimana perbuatan seorang lelaki yang bertawasul dan beristighasah dengan junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya pause kejap, sedikit catatan berkaitan dengan kenyataan. Ia menceritakan mengenai perbuatan seorang lelaki yang bertawasul dan beristighasah. Amatlah salah, catatan saya, amatlah salah apabila menyamakan tawasul dan istighasah. Tawasul adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara orang soleh. Dalam kes riwayat ini melalui perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara istighasah pula ialah meminta tolong terus kepada orang yang sudah meninggal dunia, apa yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Contoh tawasul, seseorang itu berdoa, "Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan hak Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar engkau di sini merujuk pada Allah, sembuhkan penyakitku." Adapun contoh istighasah, "Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, sembuhkanlah penyakitku." Tawasul, seseorang itu berdoa kepada Allah melalui perantara orang soleh. Istighasah ialah berdoa atau meminta terus kepada orang soleh tersebut. Yang pertama, yang ini tawasul, diperselisihkan hukumnya sebagaimana yang saya telah jelaskan dalam video-video sebelum ini. Yang ini berdoa dengan bertawasul kepada orang soleh yang telah meninggal dunia. Sebab tu saya kata tadi, sila tonton daripada siri pertama, jangan lompat terus ini, nanti ada yang salah faham Sementara yang kedua, yang ini istighasah adalah syirik. Jadi ayuh kita semak
riwayat atau kisah Al-Utbi ini, dan sama-sama kita perhatikan apakah ia tawasul atau istighasah. Cuma saya nak tekankan di sini, salah apabila dikatakan bertawasul dan beristighasah. Baik, kita sambung membaca tulisan Ustaz Dr. Hafiz Sorani, ya. Okay. Ia menceritakan mengenai perbuatan seorang lelaki yang bertawasul dan beristighasah dengan junjungan Nabi SAW. Lalu dia mendapat berita gembira daripada baginda Nabi SAW melalui lidah seorang soleh, bukan ahli ilmu, tetapi seorang soleh. Berarti apa? Ahli ibadah, yang bernama Muhammad bin Ubaidillah bin Amr bin Muawiyah bin Amr bin Utbah bin Abu Sufyan Sakhr bin Harb, yang wafat tahun 228 Hijrah, yang lebih dikenali sebagai Al-Utbi. Jadi Al-Utbi menerangkan, ada teks Arabnya di sini. Saya bacakan terus terjemahan yang dikemukakan oleh Ustaz Dr. Hafiz Sorani. Saya select terlebih dahulu. Terlebih pula. Okey, pernah aku duduk, Al-Utbi cerita, pernah aku duduk di samping kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka telah datang seorang Arab Badui mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan katanya, "Salam sejahtera bagimu wahai Rasulullah. Aku telah mendengar Allah Subhanahu Wa Taala berfirman," yang ini surah An-Nisa ayat 64, yang bermaksud, saya select dulu, payah pula nak select. "Dan kalaulah mereka ketika menganiaya diri mereka sendiri dalam kurungan dengan membuat dosa dan kesalahan datang kepadamu wahai Nabi, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul juga memohon ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Mengasihani." Surah An-Nisa surah keempat ayat 64. Dan Arab Badui itu berkata, "Dan kini aku telah mendatangimu dalam keadaan memohon keampunan dari segala dosaku dan mengharapkan syafaatmu kepada Tuhanku." Okey. Lalu Arab Badui itu melantunkan beberapa bait syair. Katanya, lari lagi sekejap ya. "Wahai manusia terbaik bersemadi dalam bumi jasadnya, maka harumlah lembah dan bukit dengan keharumannya. Jiwaku jadi tebusan kubur yang engkau penghuninya. Dalamnya ada peribadi yang suci, pemurah lagi mulia." Okey, saya select seterusnya. Kemudian, ini Al-Utbi menyambung. "Kemudian Arab Badui itu pun beredar. Lantas tiba-tiba dua mataku berasa mengantuk. Lalu aku bermimpi melihat baginda Nabi SAW dalam tidurku, dan baginda bersabda kepadaku, 'Wahai Utbi, segera pergi jumpa si Arab Badui itu dan khabarkan berita gembira kepadanya bahawa Allah Ta'ala telah mengampuninya.'" Okey. Seterusnya, berkata Ustaz Dr. Hafiz Sorani. Saya select. "Perhatikanlah, semua imam-imam di atas meletakkan cerita Al-Utbi ini dalam kitab-kitab mereka tanpa kritikan apa-apa. Mereka tidak pun mensyirikkan perbuatan Arabi tadi, yakni Arab Badui tadi, dan sebagainya. Malah sebahagian ulama seperti Imam An-Nawawi dalam Al-Ifdah fi Manasikil Hajj wal Umrah halaman 454-455 memuji ucapan Arabi tersebut dan menganjurkan agar ianya diamalkan tatkala kita berziarah ke makam junjungan Nabi SAW. Katanya, kemudian hendaklah penziarah makam Nabi SAW kembali ke tempat berhentinya yang pertama, yang menghadap wajah Rasulullah SAW. Kurungan, yakni setelah dia bergerak sekadar sehasta ke kanan
untuk memberi salam kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan sehasta lagi untuk memberi salam kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka dia kembali ke tempat awalnya yang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan si penziarah bertawassullah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi hak dirinya dan memohon syafaat baginda kepada Tuhannya Ta'ala. Dan antara sebaik-baik ucapan yang diucapkan tak kala itu ialah apa yang telah diceritakan dan dipandang baik oleh para sahabat kami, iaitu para ulama Syafi'iyah daripada Al-Utbi. Manakala dalam kitabnya Al-Majmu' pula, jilid ke-8, muka surat 274, beliau yang ini Imam An-Nawawi sebut, dan antara sebaik-baik ucapan yang diucapkannya tak kala itu ialah apa yang telah diceritakan oleh Al-Mawardi, Al-Qadi Abu Tayyib dan seluruh sahabat kami, yakni para ulama dalam mazhab Syafi'i daripada Al-Utbi, serta memandangnya sebagai baik, dan seterusnya dibawa kisah Al-Utbi seperti di atas. Baik, demikian nukilan ataupun bacaan daripada apa yang disebut oleh Ustaz Dr. Hafiz Sorani. Baik, ayuh kita ulas riwayat ini dan apa yang diperkatakan oleh Ustaz Dr. Hafiz Sorani. Pertama, benar bahawa riwayat ini dikemukakan oleh para imam seperti yang disebutkan. Contohnya Imam An-Nawawi. Okey, kita beralih ke perisian Maktabah Syamilah. Sekarang ini ialah kitab Al-Majmu'. Okey, kitab Al-Majmu' Syarhul Muhazzab oleh Imam An-Nawawi. Seperti yang dalam kertas kerja itu, jilid 8, muka surat 274 ya. Bermula dari sini. Okey, jadi betul lah yang seperti mana yang disebut, dan saya highlight di sini. Dan daripada apa yang terbaik untuk dikatakan ialah apa yang dihikayatkan. Okay. Hikayatkan dari syarat saya oleh Al-Mawardi dan Al-Qadi Abu Tayyib, wasairu ashabina, dan semua para ulama kami. Ashabuna ni sahabat-sahabat, maknanya para ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i, anil al-Utbi mustahsinina, yang dianggap baik, yang boleh dikatakan baik. Imam An-Nawawi tidak mensahihkannya, tidak menghasankannya, tetapi sekadar bolehlah baik ya. Kemudian dikemukakan kisah tersebut ya. Okey, demikian juga dalam kitab Al-Azkar, seperti mana yang disebut dalam kertas kerja tadi. Sekarang ni kita kitab Al-Azkar oleh Imam An-Nawawi, edisi tahqiq Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud. Okey, boleh rujuk riwayat nombor 574 daripada Al-Utbi. Demikian juga dalam tafsir Ibnu Katsir. Okey, tafsir Ibnu Katsir, tafsir bagi surah An-Nisa ayat nombor 64 kan, walau anhum. Okey, wa qad zakara jama'atun, wa qad zakara jama'atun minhum al-Syekh Abu Nasr bin Sabbagh fi kitabihi Asy-Syamil al-Hikayah, semua sebut hikayat saja ya, al-Mashhurata an, muka surat selanjutnya, Al-Utbi, dan sebagaimana yang dikemukakan dalam kertas kerja tadi. Okey, kalau tengok nota kaki nombor 2 ini, pentahqiq telah menjelaskan panjang lebar tentang kesalahan riwayat tersebut. Okey, tak apa, nanti dulu ya. Panjang lebar nota kaki dia ni mengkritik dan menjelaskan kesalahan hikayat tersebut ya. Okey, baik. Akan tetapi ya, seperti mana yang katakan, para imam mengemukakan riwayat ini tanpa kritikan. Okey, ketiadaan kritikan daripada mereka tidaklah bererti ia sahih dan dapat dijadikan hujah. Sebahagian mereka sekadar menukilkannya sahaja. Adapun kritikan khusus terhadapnya, ayuh kita rujuk kitab ini. Ada kitab yang mengkritik khusus tentangnya ya. Okey, kitab apa nama dia, tajuk di sini? Saya select As-Sarimul Munki fi raddi ala Subki. Okey, dia rad atas Subki. Subki ni yang mengarang kitab yang ada disebut di sini tadi dalam kertas kerja. Ni Imam Taqiyuddin As-Subki.
Saya rasa kena pakai, tak apalah, tuan-tuan boleh nampak saya cuba select PDF ni, dia susah sikit. Okey, Imam Taqiyuddin As-Subki dalam kitabnya Shifa'us Saqam, yang kemudiannya dikritik oleh yang ni, siapa pengarangnya? Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Abdul Hadi Al-Hanbali, yang wafat tahun 744 Hijrah. Baik, ayuh kita lihat di muka surat 252. Ini edisi Maktabah Syamilah, muka surat 252. Okey. Jadi di sini dikemukakan riwayat tersebut. Okey. Sambung sehingga ke muka surat seterusnya. Dalam sebahagian riwayat, baik syair yang dibacakan tu panjang, tapi fokus di sini ialah apa yang dikatakan. Okey, saya select terlebih dahulu oleh Imam Ibnu Abdul Hadi, ya. Beliau berkata, okey, sebagaimana yang telah saya select di sini, wa hazihil hikayatul lati zakaraha ba'duhum yarwiha 'anil utbi bila isnadin wa ba'duhum yarwiha an Muhammad bin Harb al-Hilali wa ba'duhum yarwiha an Muhammad bin Harb an Abi al-Hasan al-Za'farani anil A'rabi wa qad zakaraha al-Baihaqi fi kitab Syu'abul Iman bi isnadin Muslimin an Muhammad bin Ruh bin Yazid bin al-Basri haddatsani Abu Harb al-Hilali qala hajja A'rabi falamma jaa ila babi masjidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anakha rahilatahu fa'aqalaha summa dakhala al-masjida hatta atal qabra summa zakara nahwa ma taqaddama. Okey, bermaksud, dan hikayat ini yang disebut oleh sebahagian mereka, ia diriwayatkan oleh Al-Utbi tanpa isnad. Sebahagian mereka meriwayatkannya daripada Muhammad bin Harb al-Hilali. Sebahagian lagi mereka meriwayatkannya daripada Muhammad bin Harb, daripada Abu Hasan al-Za'farani, daripada seorang Arab Badui. Ia juga disebut oleh Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi, ya, dalam kitabnya Syu'abul Iman, dengan sanad yang gelap. Maksudnya tidak jelas keadaan para perawinya dan hubungan antara satu perawi dengan perawi yang lain. Daripada Muhammad bin Ruh bin Yazid bin Al-Basri, dihadiskan kepadaku oleh Abu Harb al-Hilali, dia berkata seorang Arab Badui melaksanakan haji. Maka tak kala dia sampai ke pintu masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia merehatkan haiwan tunggangannya dan menambatnya, kemudian memasuki masjid sehingga ke kubur, yakni kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan sebagaimana riwayat yang asal itu. Okey. Saya baca lanjut. Waqad wada'a laha ba'dul kazzabina isnadan ila Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu kama sayati zikruhu. Kemudian sebahagian pendusta membuat sanad riwayat ini kepada, menyambungnya, menyandarkannya kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, sebagaimana yang akan disebutkan nanti. Beliau ada sebut di muka surat 321, ya, di muka surat 321 di sini. Okey, tak apa, kita fokus pada riwayat tadilah. Di sini beliau terkata khabar ini mungkar dan juga maudhu. Tak apa, kita masih di sini. Okey, seterusnya di bawah ini, di sana beliau menerangkan tentang jalan-jalan periwayatannya. Seterusnya beliau berkata, Imam Ibnu Abdul Hadi berkata, wa fil jumlati laisat hazihil hikayatul mankuratu anil a'rabi mimma yaqumu bihi hujjatun wa isnaduha muslimun mukhtalifun wa lafzuha mukhtalifun aidan walau kanat sabitahan lam yakun fiha hujjatun ala matlubil mu'taridi wala yasluhul
ihtijaju bimithli hazihil hikayati walal i'timadu ala misliha inda ahlil ilmi wabillahi taufiq. Bermaksud secara keseluruhannya atau kesimpulannya, tidaklah hikayat yang mungkar ini daripada Arab Badui tersebut, dari kalangan yang dapat didirikan hujah dengannya. Sanadnya gelap, sama macam tadi ya, bermaksud tidak jelas keadaan para perawinya dan hubungan antara satu perawi dengan perawi yang lain, lagi saling berselisihan, sementara lafaznya juga saling berselisihan. Seandainya sabit sekalipun, ia bukanlah hujah yang diinginkan oleh para pembantah. Maksudnya, penjelasan saya, yang ini mereka yang membantah pendapat yang membidaahkan amalan tawasul kepada orang mati. Pengarang kitab ini, beliau membidaahkan amalan bertawasul dengan orang mati. Jadi dia kata, kalau hampa, kalau pihak sebelah lain nak bantah sekalipun, tak boleh pakai riwayat ni tak bagus, tak kuat kiranya. Itu yang dimaksudkannya ya. Okey, seperti azbuki lah maksudnya. Okey, baik, kita sambung ya. Bukanlah satu kebaikan untuk berhujah dengan hikayat semisal ini, dan riwayat semisal ini tidak diiktiraf di sisi para ahli ilmu, wabillahi taufiq. Okey, jadi ini kritikan yang tajam, lagi khas, lagi khusus terhadap riwayat Al-Utbi ini. Yang lain-lain itu sekadar menukilkan, tetapi saya maklum ya bahawa Imam An-Nawawi ada menyebut di sini bahawa ia sesuatu yang dianggap baik ya, sesuatu yang dianggap baik. Tapi beliau tidak berkata ia sahih mahfuz hasan, tetapi macam ada isyarat lah, sesuatu yang dianggap baik. Okey, tak apa, itu dari sudut sanadnya. Kemudian dari sudut matan riwayat, dan ini adalah kritikan saya pula. Kritikan saya, tadi saya baca nukilan daripada ulama kan. Baik, ini adalah kritikan saya pula. Baik, okey. Dari sudut matan riwayat pula, kalau kita semak, kita cermatinya, kita membuat kajian secara kritikal, akan ditemui 3 kejanggalan, 3 keanehan. Kejanggalan pertama, Allah Subhanahu Wa Taala memang Maha Pengampun dan Maha Penerima taubat. Secara umumnya, saya ulangi, secara umumnya Allah mengampuni dosa-dosa orang yang memohon ampun kepadanya dan menerima taubat orang-orang yang bertaubat kepadanya. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, Allah tidak akan mengkhabarkan secara khusus bahawa seseorang individu itu telah diampuni dosa-dosanya, telah diterima taubatnya. Ini supaya orang yang meminta ampun akan sentiasa meminta ampun, sentiasa beristighfar, dan hatinya pula sentiasa dalam keadaan mengharapkan keampunan Allah, serta pada waktu yang sama bimbang seandainya Allah tidak mengampunkannya. Demikian juga bagi orang yang bertaubat, dia akan sentiasa dalam keadaan bertaubat kepada Allah, dalam keadaan mengharapkan Allah menerima taubatnya, dan pada waktu yang sama bimbang Allah tidak menerima taubatnya. Jika dimaklumkan secara khusus kepada individu terbabit bahawa dosanya telah diampuni, taubatnya telah diterima, okey, akan hilanglah rasa harap dan bimbang tersebut, bahkan akan meneruskan, okey, akan menyebabkan dia meneruskan lagi perbuatan dosa itu, kerana yakin sebagaimana dosa yang lalu telah diampunkan, dosa akan datang pun diampunkan. Kecuali jika terdapat dalil yang sahih lagi soreh, sebagaimana kisah 3 orang sahabat yang tidak ikut sama dalam perang, tak silap saya perang Tabuk, lalu mereka bertaubat dan kemudian Allah menerima taubat mereka dengan turunnya ayat 117, 118, 119 surah At-Taubah. Bagi sesiapa yang tidak maklum dengan kisah ini, saya berikan link dalam kotak description untuk rujukan sendiri ya. Ini kejanggalan pertama. Okay? Dimaklumkan secara spesifik bahawa dosanya telah diampunkan. No. Kejanggalan kedua, perhatikan bahawa apabila kononnya Allah telah mengampuni Arab Badui tersebut, kenapa pula khabar pengampunan itu disampaikan melalui mimpi kepada Al-Utbi? Kenapa tidak disampaikan terus melalui mimpi juga
kepada Arab Badui yang asalnya memohon keampunan tersebut. Kenapa nak kena pergi Al-Utbi? Kenapa tidak disampaikan terus kepada Arab Badui tersebut melalui mimpi kepadanya? Kan? Benarkah Al-Utbi yang telah bermimpi sedemikian? Atau Al-Utbi sengaja buat cerita bagi menunjukkan kehebatan dirinya sendiri yang mendapat mimpi jumpa Nabi? Atau sekadar mainan akalnya sahaja kerana sebelum itu dia mengamati, he observe kedatangan dan permintaan Arab Badui tersebut, lalu dia tertidur dan mimpikan sendiri keampunan bagi Arab Badui itu. Kejanggalan ketiga, yang ini yang paling power lah. Okey, apa yang Al-Utbi buat di sisi kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saya ulangi, apa yang dilakukan oleh Al-Utbi di sisi kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mesti sudah ada lama di situ, sudah duduk lama di situ sehingga boleh mengantuk dan tertidur. Apakah beliau beribadah di kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa jadi dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melarang menjadikan kubur baginda sebagai tempat beribadah? Selain itu, sama-sama kita ketahui makam atau kubur Rasulullah SAW sentiasa ada penziarah dan jumlah mereka pula adalah ramai. Macam tadi kalau kita baca riwayat itu musim haji kan, jadi ramai orang. Dalam suasana demikian, boleh pula dalam orang ramai yang duk pergi masuk, boleh pula Al-Utbi tu tidur lena sampai bermimpi kan. Okey, baik, mungkin orang kata time tu waktu lawatan, waktu ziarah telah pun habis, kita tak boleh masuk. Kalau tak boleh, Arab Badui pun tak boleh masuk, Al-Utbi pun kena keluar lah. Apa dia duduk situ? Dia duduk beriktikaf kat kubur Nabi ke? Kan? Kalau time ziarah, orang keluar masuk begitu ramai, so dia boleh duduk situ sampai terlena. Nampak tak kejanggalan riwayat ini? Di sini saya tertanya-tanya, apakah Al-Utbi ini seorang kuburiyun? Saya ulangi ya, saya sendiri tertanya-tanya, bukan terus tuduh, saya tertanya-tanya, apakah Al-Utbi ini seorang kuburiyun? Sekadar yang kita baca tadi, di pengenalan yang diberikan ialah beliau seorang yang soleh. Orang soleh tak semestinya ahli ilmu, ahli ibadah, banyak juga yang salah ibadahnya. Okey, bagi sesiapa yang tidak maklum tentang larangan-larangan berkaitan dengan kubur dan siapakah yang dimaksudkan dengan kuburiyun, dalam kotak description saya ada berikan satu playlist yang menghimpun video-video saya berkaitan topik ini. 3 kejanggalan ini sudah cukup bagi sesiapa yang berpemikiran kritis atau critical thinking untuk menolak riwayat ini. Alright? Okey, itu tentang riwayat. Baik, sekarang kita masuk kepada apa yang saya minta tuan-tuan dan puan-puan semak tadi. Ingat tak? Berdasarkan riwayat yang dikemukakan sendiri oleh Ustaz Dr. Hafiz Soroni, apakah Arab Badui tersebut melakukan amalan tawasul atau istighasah? Kita baca balik. Kita baca balik terjemahan yang dikemukakan. Mana sini? Okey, di sini ya. Saya select. Dan kini aku telah mendatangi kubur Rasulullah SAW dalam keadaan memohon keampunan dari segala dosaku dan mengharapkan syafaatmu kepada Tuhanku. Jadi yang apa yang dilakukan oleh Arab Badui tersebut ialah tawasul dan bukannya istighasah. Okey, boleh nampak ke saya select tu? Saya baca balik ya. Dan kini aku telah mendatangimu dalam keadaan memohon dari segala dosaku dan mengharapkan syafaatmu kepada Tuhanku. Sama juga kalau kita baca Imam An-Nawawi tadi dalam kitabnya Al-Majmu'. Okey, kemudian dia kembali ke tempat yang awal, menghadap wajahnya kepada Rasulullah SAW. Okey, saya select. wa yatawassalu bihi fi haqqi nafsihi wa yastashfi'u bihi ila rabbih, dan dia bertawassul dengannya pada hak dirinya dan meminta syafaat dengannya
kepada Tuhannya. Ini ialah tawasul dan bukannya istighasah. Okey. Jadi ringkasnya, apa yang dilakukan oleh Arab Badui tersebut bukanlah istighasah, kerana Arab Badui itu tidak berkata umpama, wahai Muhammad, ampunilah segala dosaku. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hendaklah berhati-hati dengan tindakan sebahagian yang menyamakan antara tawasul dan istighasah. Bertawasul ada yang disepakati kebolehannya, seperti yang pertama, berdoa kepada Allah dengan bertawasul kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nombor dua, berdoa kepada Allah dengan bertawasul kepada amal soleh. Dan yang ketiga, berdoa kepada Allah dengan meminta orang soleh yang masih hidup untuk turut mendoakannya. Bertawasul ada yang diperselisihkan, yang ini berdoa kepada Allah dengan bertawasul kepada orang soleh yang telah meninggal dunia. Terhadap perselisihan ini, yang lebih kuat sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam video-video yang lepas ialah tidak melakukannya. Namun sesiapa yang tetap melakukannya, dia tidak dianggap melakukan syirik kerana dia telah dia tetap berdoa kepada Allah, cuma dia bertawasul dengan cara yang tidak benar. Ia hanya akan menjadi syirik apabila orang yang berdoa itu hatinya meyakini bahawa orang soleh yang ditawasulinya itulah yang memberi pengaruh memakbulkan doanya. Maksud saya, seseorang itu bertawasul, ya Allah, aku berdoa kepadamu dengan bertawasul kepada Rasulmu yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar engkau sembuhkan aku. Lisannya sebut macam tu, tapi hati dia yang meyakini bahawa Rasulullah lah sallallahu alaihi wasallam yang akan menyembuhkan dia. Okey, itu tawasul yang syirik. Walaupun lisan berdoa kepada Allah, tetapi hatinya meyakini Rasulullah yang akan memakbulkan doa. Kalau dia meyakini Allah yang akan makbulkan, dia boleh tawasul, boleh tak tawasul. Sebab tawasul tu sekadar hanya menyebut nama orang soleh. Bukanlah orang soleh itu memberi pengaruh untuk memakbulkan doanya. Berarti dia boleh saja berdoa, ya Allah, sembuhkanlah aku. Atau dia boleh berdoa, ya Allah, aku memohon kepada engkau dengan bertawasul kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar engkau sembuhkan aku. Jadi baginya sama saja. Tetapi apabila orang tu menyebut bertawasul, tetapi hati dia yakin, bila aku tawasul dengan Muhammad ni, mesti doa aku ni dimakbulkan kerana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di situ berlaku syirik. Adapun istighasah, maka ia syirik kerana meminta daripada manusia apa yang merupakan hak Allah, meskipun orang itu beralasan bahawa kononnya dia meyakini yang memakbulkan permintaannya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab jika dia meyakini sedemikian, maka kenapa dia meminta kepada makhluk dan bukan kepada Allah? Maksud saya, bila kita tegur orang yang berdoa, wahai Abdul Qadir Jilani, wahai Nabi Hud, wahai Nabi Muhammad, sembuhkanlah penyakit aku. Kita tegur, mana boleh macam tu. Dia kata tak, itu kiasan saja. Yang sebenarnya memakbulkan, yang sebenarnya akan menyembuhkan ialah Allah. Kita kata kalau macam tu, doa kepada Allah lah. You are asking direct from the makhluk yang telah meninggal dunia. You are mentioning direct to his name. Wahai Nabi Hud, wahai Abdul Qadir Jilani, wahai Syekh sekian-sekian, sembuhkanlah penyakitku. Bila kita tegur, mereka bagi alasan apa? Ya, kita sebut dia macam tu. Tapi kita tetap meyakini bahawa yang menyembuhkan ialah Allah. Tak. You don't twist, don't pusing-pusing cerita lah. Okay? If you believe, kalau anda meyakini bahawa yang memakbulkan ialah Allah, kenapa anda berdoa sedemikian? Maka hendaklah berhati-hati dengan kumpulan kuburiyun yang mereka ni beristighasah kepada ahli kubur. Lalu mereka cuba menghalalkan perbuatan mereka itu dengan menyamakan antara tawasul dan istighasah. Mereka tahu dalam bab tawasul ini ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan. Lalu mereka menyamakan istighasah itu dengan tawasul yang diperselisihkan untuk menghalalkan istighasah tersebut. No. Jangan anggap umat Islam bodoh. Okey? Baik. Sudah pun setengah jam, sehingga sini sahaja dahulu ulasan dan kritikan saya ke atas kisah Al-Utubi. Meskipun ia masyhur, meskipun ia banyak dinukil oleh para imam dalam kitab-kitab mereka, tidaklah bererti ia adalah hujah di sisi mereka, atau tidaklah bererti kita tidak boleh menyemaknya, baik dari sudut sanad
mahu pun dari sudut matan. Semakkan dari sudut matan, kita telah pun menemui 3 kejanggalan di dalamnya yang menyebabkan ini adalah satu riwayat, satu hikayat. Para imam bila mengemukakannya, mereka sendiri sebut hikayat. Satu isyarat bahawa ini cerita-cerita saja. Okey? Yang boleh ditolak. Baik, kita jumpa lagi insya-Allah dalam siri yang akan bersambung lagi insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.